Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Malaysia hari ini bakal digembarkan dengan pengumuman pembubaran parlimen. Adakah bakal dibubarkan dalam masa kurang daripada 48 jam lagi? Malaysia, rakyat Malaysia menantikan keputusan ataupun perutusan khas petang ini jam 3 daripada Perdana Menteri. Ramai rakyat Malaysia menantikan keputusan. Sebelum itu, sebelum admin ingin berkongsi dengan Anda, adakah Anda yang menonton video ini, Anda setuju parlimen dibubarkan? Dan apa relevannya dibubarkan? Ataupun hanya untuk kebaikan beberapa pihak sahaja? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika Anda setuju Anda boleh komen, jika tidak ataupun apa saja yang Anda ingin komen, dipersilakan dialu-alukan untuk komen di bawah. Parlimen bubar petang ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka akan mengumumkan pembubaran parlimen petang ini setelah mendapat perkenan daripada Agong. Beliau telah berjumpa dengan Agong pada Ahad lalu, pada petang Ahad. Mengikut jadual hari ini, Ismail Sabri akan menghadiri Perhimpunan Agung MIC di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia ataupun MITEC pada jam 2.30 petang. Dan sudah tentu pengamal media masih menunggu sama ada pengumuman itu dibuat dalam majlis sama atau program yang berasingan. Sinar harian sebelum ini difahamkan Ismail Sabri telah pun menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada petang Ahad untuk memohon pembubaran parlimen sejurus sebelum baginda berangkat ke London pada malam Ahad. Al-Sultan Abdullah dijadwal membuat kunjungan hormat kepada Raja Britain Raja Charles III dalam lawatan khas baginda ke London bermula hingga 16 Oktober. Dalam pada itu, Ismail Sabri dijangka mengadakan pertemuan dengan jemaah menteri dan majlis kerja tertinggi MKT UMNO bagi memaklumkan bahawa beliau sudah mendapat perkenan. Akhirnya Perdana Menteri sudah mendapat perkenan bahawa beliau sudah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen sekaligus memberi laluan kepada PRU 15 diadakan dalam masa terdekat. PRU 15 diadakan dalam masa terdekat. Adakah Anda setuju PRU 15 diadakan masa terdekat? Kita sudah nak hujung tahun. Kita sudah banyak program sibuk semua. Tiba-tiba PRU 15. Adakah Anda sudah bersedia untuk mengundi? Adakah sudah Anda sudah sedia untuk memilih kerajaan baru? Adalah difahamkan juga Istana Negara akan mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai keputusan Yang di-Pertuan Agong berkenan membenarkan parlimen dibubarkan dalam masa terdekat. Jika pengumuman pembubaran parlimen dibuat petang ini, maka senario ini lebih kurang sama dengan situasi pada tahun 1999 kalau saya tak silap. Pada waktu itu, parlimen dibubarkan selepas pembentangan bajet. Jadi kalau pada tahun 1999, mesti pembentangan bajet waktu itu adalah bajet 2000. Mungkin itu. Pada waktu itu, parlimen dibubarkan. Samalah senario dia seperti tahun 2022. Pembentangan bajet 2023, lepas itu PRU 15. Selepas pembentangan, direct PRU 15. Adakah itu mungkin salah satu strategi ataupun macam mana kita tak tahu. Tapi Anda boleh komen di bawah jika Anda setuju parlimen dibubarkan pada hari ini melalui perutusan khas Perdana Menteri. Adakah boleh dibubarkan bagi Anda? Adakah Anda setuju dibubarkan? Ataupun Anda mungkin terkejut, kenapa bubar pula tahun ni? Kenapa tak tunggu tahun depan kan? Perdana Menteri ketika itu pada senario yang sama, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan pembubaran parlimen sekitar 10 November selepas bajet dibentang di Dewan Rakyat pada 29 Oktober. Kebetulan kita juga pada bulan Oktober. Jadi November mungkin adalah pembubaran parlimen. Sebab senario yang sama ini, pembentangan bajet adalah pada 29 Oktober dan pembubaran sekitar 10 November dibuat. Mungkin bulan depan PRU 15 ataupun nak cepat juga bulan ni. Jadi mungkin kurang daripada 48 jam parlimen bakal dibubarkan.
Secara logiknya, beberapa petunjuk yang memberi bayangan bahwa PRU15 tetap akan diadakan dalam masa terdekat sebenarnya secara tidak langsung telah jelas kelihatan. Pertama, Akta Perlembagaan Pindaan Nomor 3 2022, Akta E1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti, telah berkuat kuasa bermula 5 Oktober lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Akta E1663 mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos dan diwartakan pada 6 September lalu. Jadi bubar parlimen itu adalah salah satu bukti ataupun tanda-tanda yang jelas kita lihat PRU15 bakal diadakan adalah Akta Perlembagaan Pindaan Nomor 3 2022, Akta E1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti, telah berkuat kuasa bermula 5 Oktober lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Akta E1663 mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos dan diwartakan pada 6 September lalu. Ini adalah salah satu tanda. Nah, bila kita pikir secara relevannya ataupun secara logik, beberapa petunjuk yang memberi bayangan bahwa PRU15 tetap akan diadakan dalam masa terdekat adalah ini. Secara tidak langsung telah jelas kelihatan. Jadi, pembubaran parlimen petang ini, adakah Anda setuju jika parlimen akan dibubarkan kurang daripada 48 jam lagi? Ahli parlimen juga beri petanda parlimen akan bubar. Ahli parlimen juga beri petanda bahwa parlimen akan bubar. Hantaran seperti petanda yang dimuat naik ahli politik menyemarakkan lagi spekulasi pembubaran parlimen hari ini bagi membuka laluan kepada pilihan raya umum lebih awal. Ahli Majelis Tertinggi UMNO Puat Zarkashi bercakap mengenai anak bulan. Kelihatan di Putrajaya, manakala ahli parlimen di EP Ong Kian Ming berkira-kira sama ada beliau menghabiskan penghujung waktunya semalam sebagai ahli parlimen Bangi. Kenyataan mereka di media sosial timbul di tengah-tengah spekulasi parlimen akan dibubarkan. Bermakna ahli-ahli parlimen juga sudah membuat petanda di media sosial ataupun di medsos, memberi petanda bahwa mereka sudah tahu, seolah-olah mereka sudah tahu tarik parlimen dibubarkan. Mereka sudah dapat sahkan parlimen bakal dibubarkan melalui kenyataan mereka di media sosial. Contohnya EMT UMNO Puat Zarkashi bercakap mengenai anak bulan kelihatan di Putrajaya, manakala seorang lagi ahli parlimen di EP Ong Kian Ming berkira-kira sama ada beliau menghabiskan penghujung waktunya semalam sebagai ahli parlimen Bangi. Jadi itu adalah perkongsian dari ini untuk pembubaran parlimen. Difahamkan anak bulan telah kelihatan dengan jelas, ringkas dengan jelas di Putrajaya. Kenyataan daripada Puat Zarkashi ringkas di Facebook merujuk kepada penampakan anak bulan bermulanya Syawal sebelum hari raya Aidilfitri. Perumpamaannya, jadi kita boleh lihat raya ataupun pilihan raya. Raya atau pilihan raya katanya. Dalam perkembangan berasingan, dua menteri berkata mereka tidak mempunyai maklumat mesyuarat kabinet akan diadakan pada hari ini atau esok. Namun soal pembubaran parlimen merupakan perkara yang boleh diurus sendiri oleh Perdana Menteri. Dalam perkembangan berasingan, dua menteri berkata mereka tidak mempunyai maklumat mesyuarat kabinet akan diadakan pada hari ini atau esok. Namun soal pembubaran parlimen merupakan perkara yang boleh diuruskan oleh Perdana Menteri. Jadi kita menantikan keputusan petang ini, keputusan khas daripada Perdana Menteri. Semoga semuanya dipermudahkan dan tidak ada yang tak baik berlaku. Jadi kita harap Perdana Menteri kita Agung, yang di-Pertuan Agong, diberikan kesehatan yang baik supaya semuanya pengurusan untuk di Malaysia ini, pentadbiran di Malaysia, kerajaan Malaysia ini akan sentiasa aman damai. Itu adalah perkongsian hari ini untuk keluarga Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Kita sama-sama nantikan
Putusan khas Perdana Menteri jam 3 petang ini.